Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya tengah nak on saya punya um, FB Live. So saya harap ada yang menonton, which is saya tak bagi early notification. Sebabnya saya takut nanti tak jadi. So sebab tu saya just try saja masuk. Dan kemudian sekejap saya tengah check. Saya tak So saya harap dapat tengok. Sebab saya tak tahu. Right. Patutnya boleh lah. Okey semua, hari ini saya nak share berkenaan dengan cara pemilihan kaunter, which is bagaimana kita nak pilih satu kaunter mengikut kita punya range harga, which is hari tu ramai yang range harga 20 sen ke RM1. So sini saya akan share macam mana kita nak dapatkan suatu kaunter tu dalam range kita, which is dalam kita punya budget. So right, saya tengok ada dah like, means anda dah boleh tengok saya punya live. So sekarang ni siapa yang ada tengok tu, saya minta anda like dan share lah. So daripada situ ramai lagi yang boleh dapat info apa yang saya nak bagi ni. Saya nak bagi ni untuk anda yang baru, pada yang newbie, pada yang masih blur lagi macam mana nak cari kaunter yang berpotensi, kaunter-kaunter yang low risk, which is dia tak semestinya kaunter tu terus naik, cumanya kalau dia turun, dia tak adalah turun sampai kita loss yang begitu banyak. So sekarang ni just pergi kepada website Bursa Malaysia, which is ini adalah laman web rasmi Bursa Malaysia. Pergi kepada bursamalaysia.com, just google saja Bursa Malaysia, and then pergi kepada Islamic Market. So pergi kepada Islamic Market, klik kepada Syariah Compliance. Ini untuk pada yang Muslim lah. So kalau pada yang non-Muslim, just antik saja pada Syariah Compliance ni. Just anda boleh tengok lah semua kaunter-kaunter. Ini merupakan kaunter-kaunter paparan utama. So dia ada 32 pages semuanya untuk Syariah Compliance. Itu adalah syarikat-syarikat yang Syariah Compliance, yang mana minggu lepas kot dia ada announce beberapa syarikat telah bertukar status daripada syariah kepada non-syariah, dan daripada non-syariah kepada syariah. Itu lebih kepada cara pengurusan keuangan lah, which is di mana ada yang patuh syariah, ada yang non patuh syariah. Itu fundamental dan backgroundnya kita tak sentuh pun sebenarnya, sebabnya itu adalah luar bidang kuasa kita. Kita just cari apa yang dah disyariahkan saja. Alright. Daripada sini anda boleh pilih lah stok mana yang anda berminat. So kalau anda tengok sini kalau top gainer dia memang naik, tapi masalah dia tak semestinya dia volume dia tinggi. So saya lebih berminat adalah berkenaan dengan top aktif, iaitu volume. Dia ada volume. So kalau tengok sini, kita just
tengok kepada start volume. Kita tengok di sini sebenarnya. Kita fokus kat sini, which is daripada volume yang banyak, which is satu hari ni. Ini adalah hari yang sebelumnya dia tutup, itu pada hari Jumaat. Dia tutup pada 1.2 juta transaction. Dan semakin berkurang di bawah lah. Itu adalah kita punya ciri-ciri utama sebenarnya. So kalau tu saya nak buat nota. So kalau anda ada apa-apa soalan, anda tinggalkan dulu, nanti saya baca kemudian. So syarat pemilihan. Sebenarnya syarat pemilihan kaunter ni pun sebenarnya cara pemilihan kaunter ni sebenarnya saya ada bagi juga pada yang beli DVD saya, which is ini adalah bab 1 dan bab 2 untuk DVD asas saham, which is ini adalah 10% daripada keseluruhan DVD saham untuk asas punya. Kalau untuk advance sebenarnya dia tak ada cover, cumanya saya takut anda tak ada basic untuk cari kaunter-kaunter berpotensi. Saya just bagi, itu adalah percuma, yang mananya yang saya tulis tu ada 7 topik dalam advance, tapi saya tambah lagi 2 topik dan 1 topik extra. Itu saja. Maknanya ada semua adalah 10 topik dalam pada DVD tu. Just saya tak mau share kat orang yang saya bagi 10. Just saya anggap itu sebagai bonus saja sebenarnya. So far saya harap ramai yang tengok. Okay, right. Syarat pertama adalah mestilah syariah lah. Syariah compliant. Kemudian ikut harga anda lah. Kalau anda nak yang 20 sen ke 20 sen, nanti kita akan filter lah. Kemudian kita ambil top 6 pages. Kita ambil yang page 6 terawal saja, which is itu adalah volume-volume yang tinggi. Kalau volume yang rendah tu bukan tak boleh, cumanya saya takut nanti kita akan banyak counter-counter yang akan dimanipulasikan oleh big money ataupun someone else yang ada banyak duit. So dia Jerome tak masuk, tapi dia just kita just kena game dengan diorang je lah. Itu, and then kemudian kita akan filter harga. So ramai yang pilih 20 sen kepada RM1. So daripada 20 sen ke RM1 tu, kemudian kita buang warrant lah. Sebabnya warrant ni adalah satu duplikat sebenarnya kepada induk. So kalau kita nak buat analisis, kita kena buat analisis berdasarkan induk, bukan berdasarkan warrant. Which is selalunya warrant dia akan ikut induk. Bila induk turun, dia akan turun. So analisis yang tepat adalah pada analisis induk, bukannya analisis pada warrant. So kalau warrant tu tak follow induk, then yang tu different story lah. Alright, itu saja buang warrant, dan kemudian kita akan dapatlah watchlist kita. So dalam watchlist ni pun sebenarnya kita tak lah terus beli, just masukkan dalam watchlist untuk kita point kan dekat mana kita punya kita nak masuk dekat mana, kita nak keluar dekat mana, and then bila sepatutnya kita masuk lah, which is sama ada kita masuk pada para support kita ataupun dia dah break kita punya resistance. And then kemudian saya akan share berkenaan dengan RRR, which is itu adalah risk reward ratio. Okay, yang pertama kita akan copy. Saya akan kurangkan sikit. Alright. Nanti saya akan zoom balik lah. So kita copy dari pertama sehingga ke satu pages lah.
So copy, and then saya akan buka Excel. So Excel ni just paste saja. So ini adalah counter-counter yang kita tengok tadi lah. So sekarang ni kita tengok dia sampai counter sampai 30 counter, which is sekarang ni kita sambung ambil untuk pages kedua sehinggalah pages ke-6. So saya nak anda faham dan jelas apa yang sedang saya buat. Right, kemudian kita buat benda yang sama sehingga pages ke-6. So sekarang ni kita just copy saja. So kita just copy saja, copy masuk ke dalam pages. So saya harap anda dapat follow apa yang saya cuba sampaikan ni. Just copy saja. Copy saja dan masukkan. Sekarang page ketiga, kemudian page 4, page 5, page 6. Buat saja macam tu. Right. Ini page keempat. Page keempat. Kemudian 120, page kelima. Page kelima. Dan ini adalah last page, iaitu page ke-6. So saya nak anda faham, buat dulu begini, which is satu-satu pages. Ini adalah last pages lah. Pages kalau anda nak cari lagi pun boleh. Just nanti kebanyakannya counter tidak menarik. So ini adalah semuanya adalah 6 pages. So 180. So saya harap anda dapat kecap apa yang saya buat. Dan kemudian saya nak tengok kalau ada pertanyaan, ada komen, just ni. Dan kemudian saya minta anda share lah. So nanti rakan anda pun dapat study sesuatu berkenaan dengan cara pemilihan kantor. Ini adalah basic yang mana just asas untuk kita cari sebenarnya kantor-kantor yang berpotensi, itu saja. Right. Ini cara filter, cara manual. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini adalah changes dia. Kalau tengok dekat sini atas. So yang kita nak ambil highlight adalah pada dia punya harga. So ini adalah last done dia. Kita ambil pada sini. Yang lain sini sebenarnya kita abaikan. So yang lain ni semua kita abaikan. Right. Ini pun kita abaikan. Alright. So sekarang ni kita ada sejumlah inilah. So tarikkan dia, bagi dia nampak tak serabut sangat. Right. So sekarang ni kita ada counter sebanyak 180 counter. Kalau ada pertanyaan, terus just tanya saja sebab saya tengok. Alright.
So far okay. Right, kemudian ini adalah harga, price, ini adalah kita punya nama kaunter lah. Tapi kalau better sebenarnya tadi dia punya code, which is anda tak keliru. So sekarang ni kita akan filter out. Just highlight saja dulu. Highlight dua ini and then klik kepada short and filter. Tekan kepada filter. So sekarang ni dia dah keluar kepada filter. So dia akan filter ni, which is kita nak filter sebenarnya, filter secara automatik, which is kita nak harga berapa, nak jenis macam mana. So sekarang ni kita akan filter. So kalau kita nak cari harga which is di antara 20 sen sehingga ke RM1. So kalau anda yang jenis nak, saya tengok ramai juga yang nak 0 sehingga 20 sen, anda boleh buat juga benda yang sama. Dan RM1 dan ke atas pun boleh buat juga benda yang sama sebenarnya. Between lah. So between 0.200 sehingga 1.00. RM1 lah. Maknanya 20 sen sehingga RM1. Okey. Sekarang daripada 179 dia dah filter kepada 68, which is tadi 180, sekarang dia dah filter menjadi 68 saja lagi tinggal. And then kemudian kita tengok pada harga, bukan 68. Kemudian kita nak drop warrant, which is warrant sebenarnya dia ada dash WW tu, itu adalah warrant. Dash WE sini, ini adalah warrant lah. Tapi dalam sini tak banyak warrant, dia just satu saja warrant. Tapi kalau kita nak buang manual pun boleh, ataupun kita just letak do not contain lah. Does not contain dash lah. Itu adalah warrant. So dia akan filter up, keluarkan tadi warrant. So sekarang ada 65 counter. So daripada 65 ni sebenarnya inilah yang kita kena semak satu persatu, which is yang mana sebenarnya yang patut masuk watchlist kita dalam bulan ini, which is dalam bulan 6 lah maksud saya. Selepas saja habis quarter report ni, sepatutnya ini adalah kaunter-kaunter yang berpotensi untuk naik. So kalau kita nak tengok, kita just tengok, buka Malaysia Stockbiz. Kalau saya prefer Malaysia Stockbiz lah. Kalau anda yang suka tengok kepada chart Nexus lah. Either one lah. Mana-mana pun sebenarnya okey, tak ada masalah. So, Waalaikumsalam Tengku Badrul Ikram, Tengku Azman. Wah, Tengku lah. Ada Nur Azam. Okay, alright. So, sekarang ni kita dekat Malaysia Stockbiz. So, anda delete saja dulu benda-benda macam ni. Kita tak perlukan sebarang indikator lain. Just kalau anda nak moving average ni boleh lah. Bagi saya itu adalah dia punya support. Tapi untuk masuk dalam watchlist pun sebenarnya perlu beberapa perkara. Just saya nak share, just tutup saja ni dulu. So kita sekarang pada naked chart. Moving average pun tutup. Okey, sekarang kita nak tengok counter yang kita dah filter keluar tadi. Yang pertama, ini bukan counter dia. Ini 0.03 tadi. So, MYG.
So bagi saya MYG ni belum lagi lah, sebab MYG ni dia macam Kuskapi, dia counter-counter yang terkena tempias PRU. So MYG nampak dia punya gap down dia. So kalau tanya saya kenapa dia jadi macam ni, sebab dia dulu anak emas kerajaan Barisan Nasional. Kemudian bila dia punya ibu dia, which is dia punya sources dia dah kalah, sebab tu dia drop lah. Semua pemegang-pemegang syarikat dah melepaskan dia punya pegangan. So dia punya major share dia dah keluar ni sebenarnya, dan dia tak mampu pun nak menampung dia punya kejatuhan. Which is ini adalah kalau ada tengok ni dash ni, which is ini adalah dia punya lower limit dia. Lower limit untuk satu hari. 2 hari ke 3 hari turut dia buat lower limit. Dia memang drop habisnya. So sekarang bukan di sini. Betul, tengok di sini. Right. So ini sepatutnya tak masuk dalam kita punya watchlist lah. So ini tak masuk Sapura. So Sapura Energy ni, kalau anda nak tengok macam mana kita nak tengok Sapura Energy ni, dia punya momentum tu dah ada ke belum ke, just anda tengok dekat sini ya. Dia dah start buat kenaikan. Satu, dia buat kenaikan, and then daripada kenaikan ni, kalau dia tak turun balik pada kenaikan ni, which is itu adalah dia dalam keadaan uptrend. Kemudian kita tengok kepada dia punya support. Sekarang ni ini adalah support kedua dia. Kalau saya tengok, ya, ini adalah support kedua dia. Ini merupakan resistance become support. Itu RBS lah. Ini dia punya RBS. Kemudian support dia yang pertama sebenarnya, kalau tengok dekat sini, kalau tengok dekat sini macam dekat sini. Kenapa saya kata dekat sini ni adalah dia punya support, bukan di sini? Okey, saya nak bagi share sikit kepada anda. Ini cara saya tengok support lah. Which is saya tengok dekat sini ya, dia reflect satu price action lah. Kemudian saya tengok pada sini. Dan juga di sini. Boleh juga kita nak ambil dekat sini sebenarnya. Cumanya dekat sini kita tak ada point nak kita boleh ambil dekat sini. Kita kata okey, sini dia buat reflect, dia rebound, tapi sebenarnya hanya pada level hanya pada harga ni saja dia buat rebound. Yang lain tak pernah respect, which is kalau saya nak buat satu support, saya perlu ambil 2 ataupun 3 tempat dia rebound untuk saya buat dia punya sebagai support. Itu sebab saya kata kalau kita nak ambil support tu, biar support yang kuat lah. Yang mana yang sebelum ni saya dah share macam mana kita nak tengok dia punya rebound. So kalau dekat sini saya tengok dia turun, and then dia rebound balik, and then dia tutup close, esoknya dia turun terus. Sini
dia turun, dia rebounce, dia naik. Okay, no issue. And then sini pun dia turun and then dia rebounce balik, naik, dah close, berjaya close di atas. So sebab tu saya kata hari Khamis hari tu dia touch, dia rebounce and then sekarang dah close. So kalau kita masuk pada harga sekarang, kita punya risk sangatlah rendah, which is ini adalah kita punya risk. Kita punya risk hanya sini pada harga 0.66. So kita punya risk adalah 30 sen. 3 sen, sorry. So itu adalah risk kita, dan kita punya TP, ini TP kita lah. Sehingga dia punya risk, dia punya higher yang sebelum ni lah. So yang higher sebelum ni kita kira sebagai dia punya resistance. So kita punya risk adalah kecil, which is kalau dia turun dan close di bawah 0.670, dia close bawah 670, which is kita sepatutnya dah jual. Tapi kalau dia naik, ini adalah kita punya reward. So kita pertaruhkan risk kita sebanyak beberapa persen untuk kita dapatkan reward. So saya harap anda tahu macam mana kita nak uruskan money management, which is bila kita nak ambil, kita ambil pada para support yang kita rasa itu adalah support. Dan kita punya TP sepatutnya ke atas lah. Janganlah dia naik satu candle kita dah jual. So kita kena berani hold untuk sampai kita punya TP. Kalau saya yang pertama, saya akan pergi kepada sini dulu lah. Ini TP satu saya. So ini adalah TP satu saya. Which is, so saya labelkan, ini TP satu saya. Dan ini adalah TP2 saya. Kenapa saya labelkan TP1 ni bukan terus kedua TP2? Sebab TP1 ni dia sekarang resistant, support resistant. Resistant dia maknanya kalau harga tu tak boleh pecah resistant, kemungkinan dia akan rebounce turun balik. So ini adalah saya punya TP1, which is saya akan ambil dulu profit dan saya monitor. Kalau dia boleh pecah TP1, dan saya akan masuk balik, dan ini adalah TP2 saya. Itu adalah saya punya strategi untuk counter Sapura Energy. So saya nak anda dapat kecap macam mana saya tengok dan kita buat risk and reward. So kalau bila dah masuk, dah keluar di sini, masuk balik, pastikan dia punya resistor ni jadi kita punya support pula lepas tu. Tapi kalau anda nak hold, tapi anda punya support dah naik lah, bukan di sini lagi dah. Dah jadi pada resistance tu jadi kita punya support. Saya harap anda dapat clear, faham. So sekarang kita pergi kepada kita punya counter. Saya just nak tunjuk beberapa counter saja. So ini cara kita nak pilih counter. So Velasto, anda juga boleh gunakan indicator sebagai kita punya perangsang, which is kita punya confident untuk tahu whether yang tu adalah dia punya sekarang berada pada overbought ataupun oversold. Boleh juga guna mana-mana indikator. Saya ni nak share kepada anda dan cara guna naked chart saja. So Veles, saya tak adalah go through semua, saya nak share saja berkenaan dengan counter-counter ni, macam mana kita nak kena pasti. So kalau macam ni,
counter ni okey, cumanya dia dia masuk balik dalam channel dia punya sideway. Kemudian kalau yang berminat lah, kalau yang berminat, saya nampak paras ni adalah paras dia punya support pertama. Ini adalah support dia yang kedua. Ini adalah support dia yang kedua. Sebabnya support di bawah ni kita tak logik lah nak ambil. Sebab ni dia jauh sangat. So kalau anda berminat dengan yang ni, ini adalah dia punya support. So saya tulis S1 dan S2 lah. So ini adalah S1. Dan ini adalah S2. Support yang nombor 2. Dan kemudian kita kalau TP, tapi saya takut dia bergerak dalam channel yang sama lah. Sebabnya ini dalam keadaan sideway lagi. So kalau tengok dekat sini, nampaknya kat sini kita punya TP1 dan TP2 kita adalah pada dia punya resistor yang sebelum ni. So ini adalah TP1 dan TP2 kalau anda berminat nak masuk. Tapi saya rasa dia akan buat sideway macam ni je lah. Which is dia akan turun dan naik pada support dan resistor dia. Kemudian kalau ni dia rebound kat sini, dia rebound balik lah. Itu saya jangkakan. Just kalau dia nak sampai pun dia sampai sini. Dan kemudian kemungkinan besar dia akan rebound balik. Dan dia akan main sekitar tu saja dulu. So kalau dia dapat pecahkan sini, dan yang tu baru menarik semula lah. So just monitor saja. So boleh masukkan. Saya nak tutup dulu saya punya FB ni. And then kemudian WCT. Saya rasa WCT ni tak menarik ni. So saya harap saya masih lagi live. Okay, alright. So WCT ni belum boleh masuk kita punya watchlist, which is kita tak tahu nak buat dia punya analisis. Sebabnya dia counter-counter yang terkesan. Saya patut delete dah ni. Alright, WCT bukan Hypebeast. So Hypebeast ni kalau nak tengok kepada sini, ini merupakan dia punya resistance bukan support dia. Kalau sekarang ni pun dia close and then just kita punya risk sikit saja, which is itu adalah 1 bit saja. So just monitor. Saya rasa dia boleh naik lagi ni kalau dia sebabnya dia rebound balik dekat sini. So just monitor saja ni, ataupun ini adalah support yang kedua. Tapi saya nampak macam menarik. Ini support yang kedua, which is dia tak berjaya kat sini berapa kali. Dan ini, tapi yang ni kuat ni saya nampak. Ini adalah dia punya resistance dan sekarang ni dia jadi dia punya support. Dalam pada masa sama, saya nak tengok dia jauh lagi.
Just ini saja monitor. So kalau anda tengok, kalau dia close nanti bawah 944 ataupun dia turun, mungkin dia rebound dekat 924 ni. Just monitor saja dulu. Tapi ini counter yang 90 sen ke atas lah. So ini adalah watchlist saya nombor yang pertama juga. So ini tadi sebenarnya tak ada ni. So saya harap itu cara kita buat. Dia saya buat sehingga 10 counter saja. Yang lain kita just anda applykan sendiri. Nanti saya sharekan apa counter-counter yang saya dah buat selected. So MRCB dan Pwords. Kalau ada pertanyaan, just terus tanya. MRCB. Okey, MRCB ni hari tu saya ada cakap dia nak buat gerakan dan dia dah buat gerakan pun, and then kemudian dia turun, just monitor saja. Kalau dia buat small double bottom, tapi nampak macam tak strong, just monitor saja. Kalau dia boleh buat double bottom, which is itu adalah cantik lah. Sebabnya hari tu dia turun bawah daripada dia punya yang sebelum ni. So kalau dia boleh maintain Isnin ni, kalau dia boleh maintain naik melepasi candle batang merah yang panjang ni, kemungkinan dia nak naik lagi tinggi lah. So kita punya watch list, which is kita akan masuk sekiranya dia melepasi harga 0.730, which is dia dah lepas harga 0.73 sen, baru kita masuk entry. Sebabnya sekarang kita tak tahu lagi dia punya hala tuju, so ini masukkan dalam watchlist kita saja, just watchlist kedua kita. Kemudian Pwords dan Heavier. Pwords. So Pwords ni nampak jelas lah kat sini, dia rebound. So kalau kau tengok kat sini, ini tempat dia rebound lah, maknanya ini adalah support yang kuat. So sekarang ni pun dia rebound dan dia naik, sebab tu saya kata hari tu Pwords ni saya nampak menarik. Sebab dia rebound betul-betul pada dia punya paras support dia yang sebelum ni. So ini adalah support, so bagi saya ini adalah support yang kuat lah, kemungkinan dia nak naik. So bila dia nak naik tu saya tak tahu, tapi nampak gaya dia macam menarik untuk nak naik. Itu adalah jangkaan kita, tapi saya tak tahu bila dia nak naik. Kemungkinan Isnin, kemungkinan Rabu, kemungkinan, sebabnya hari tu dia ada buat gerakan hijau, which is dia dah turun, dia naik balik, dan dia punya volume sini adalah sederhana, which is itu adalah petanda yang baik sebenarnya untuk counter tu naik. So just monitor saja, ini saya punya just pandangan. Dan kemudian lagi dua counter, Pwords boleh, dan kemudian Heavier dan Stretch of Opcom. So yang ni tak payahlah, sebabnya dia naik dan kemudian dia turun. Saya rasa dia tengah hot selling lagi ni, Opcom. So counter-counter yang tengah gasak nak turun tu janganlah kita sambut, which is macam ni pun tak menarik. Opcom, Heavier. So pun ini pun sama. Kemudian Stretch SRID.
Strish bagi saya dia dalam fasa sideways ya. Tak menarik untuk kita beli sebenarnya. Which is dia bermain sekitar ni saja. Dan sini kalau anda perasan dia punya gerakan sideways dia. Sini saya just nak share saja macam mana kita tengok benda ni sideways. Kalau kita lukis anak panah memang nampak lawa lah, tapi kalau yang realnya anda kena nampak macam ni lah. Dia boleh keluar tapi dia tak berjaya close kat luar. Ini dia close kat luar tapi dia close merah kat luar. So tak ada function sebenarnya. Kalau ada and then kemudian dia naik balik. Ni adalah sideways ni. Kita boleh buat short term period tapi just tak ke mana sajalah, tak boleh hold lama lah. So ni dia turun, dia rebound balik, dia naik, kemudian dia turun, dia main macam tu saja. Ni adalah fasa sideways. So nanti saya akan share dalam group macam mana apa counter-counter yang saya dah tengok untuk kita boleh beli pada minggu depan. Tapi tak confirm naik je lah. Cumanya dia ada potensi untuk naik tapi saya tak tahu bila, sebabnya saya bukan Tok Bomo. So Lina Rosniza Mukrim, Linawati Wananiza, Zaki Haji Anwar. Tuan, mohon pencerahan untuk Aerotech. Tuan beli pada harga berapa ni? Oi, ini dia tengah force selling ni. So kalau force selling saya tengok macam ni tuan. Anda kena nampak satu benda yang saya nampak. Satu, dua, tiga. So anda nampak apa yang saya nampak? Dia membentuk M, iaitu dia membentuk double top. Which is yang double top ni sebenarnya saya akan share dalam DVD saya yang berikutnya, iaitu pattern analysis. Macam mana kita nak kena pasti dan macam mana sebenarnya tempat untuk kita cari peluang. So kalau macam ni sebenarnya dia dah double top, dia dah force selling ni sebenarnya. Jangan kita tangkap dekat sini. Ini adalah hari tu kalau saya nampak, ini adalah point dia. Sepatutnya kita dah keluar entry kat sini, which is ini adalah dia punya break, which is kalau harga naik, saya tunjuk contoh yang macam ni. Hari tu saya ada, alright. So nampak sini tak cantik. So nampak dia ini ni double top. Dia kalau double bottom, dia kemungkinan nak naik atas. So kalau macam ni, dia sekarang ni kalau tengok kalau dia nak turun pun, kalau anda masih hold lagi tuan, kalau anda masih hold, saya rasa kalau ni, ini last untuk anda cut loss. Ini last ni, RM1.30, which is ada lagi 2 bit ke bawah. Kalau dia close bawah tu, anda jual. Tapi kalau dia rebounds, dia ada hari Isnin ni, dia buat gerakan naik, insyaAllah dia akan jadi menarik. Sebab apa dia jadi menarik? Sebabnya dia menjadi double bottom untuk volume yang besar pula. Ini double top atas, tapi ini double bottom ni.
Kalau dia rebounds ni memang ini memang kita punya makanan ni. Kalau dia naik atas ni. And then kalau anda yang dah terlepas kat sini, ini kawasan pembelian kita. Di sekitar sini. Dia lepas saja, ini kawasan pembelian kita. Dan ini kawasan pembelian kita. So ini pun cantik sebenarnya. So faham counter attack ni. So just monitor saja sebenarnya ni. Kalau dia boleh naik, dia akan naik, InsyaAllah. So monitor saja. So itu dia buat double M. So kalau anda beli kat atas ni, bertabahlah. Tapi bawah ni kemungkinan dia nak buat double bottom. Just monitor. Tapi kalau dia breakthrough bawah ni, dia akan jadi tak cantik lah. Alright. So pada yang tengok ni, saya minta share. So ada counter apa lagi, last counter sebelum saya tutup counter. Okay, saya nak bagi pencerahan kepada yang kepada DVD saya tu, pada yang dah beli, kepada yang berminat tu. DVD ni bukan DVD upselling ke apa dia just DVD. DVD tu adalah dia tak ada kesinambungan dia itulah dia just stop kat situ saja. So saya dah bagi penerangan komplit dalam DVD tu. Itu berkenaan dengan indikator. Kemudian yang saya akan keluarkan selepas ni adalah basic dan juga chart pattern lah. Chart pattern macam ni lah. Kita nak kenal pasti. Just kita nak kenal pasti dia punya pergerakan counter ni. Which is 70% chart pattern adalah betul sebenarnya. 70 ke 80% selalunya ada betul. Cumanya kita kena pandai tengok chart saja. So just monitor saja. Ada siapa-siapa nak tanya counter yang masih sangkut? So kalau yang berminat, just monitor je. Kalau ada gerakan, tunggu dia close dulu. Kalau dia close hijau atas 150 ni, then baru kita monitor untuk masuk. Tapi kalau nak lagi yakin, masuk dekat atas sini lah, persilangan atas ni. Lebih yakin. So yang lain sebenarnya, yang counter-counter lain ni, anda boleh buat sendiri, buat semakan macam saya buat tadi. Just kena pasti, nanti saya sharekan lah apa counter-counter yang berpotensi. Yang boleh kita monitor sebenarnya. Dia tak semestinya terus naik sebenarnya, just monitor saja. Right. Okay, terima kasih kepada yang tengok video saya ni. Terima kasih kepada yang share. Kepada yang belum share, saya minta anda share supaya banyak lagi rakan-rakan anda yang boleh sama-sama belajar sebenarnya macam mana asas-asas yang saya nak share. Saya just share kepada anda ilmu-ilmu yang patut sebenarnya anda tahu, yang patut anda tekankan untuk masuk ataupun keluar suatu position tu. Just kita jangan lebih kepada follow group-group call group. Sebab tu saya kata saya punya group ni bukan call group. Cumanya bila saya bagi hint tu, dia tak semestinya naik. Dia just hint untuk potensi counter saja. M3 tag Encik Syami. So M3 tag ni tengok volume dia macam dah kurang volume. So sebenarnya kalau Cik Syami, sebenarnya kalau counter-counter macam ni saya tak minat sangat. Sebenarnya dia banyak macam pagar-pagar ni. Dia agak tak menarik sebenarnya. Sebabnya dia kemungkinan volume dia rendah ni. Which is kalau tengok sini volume dia
Cumanya kat sini pun sebenarnya susah sikit nak baca, sebabnya kalau tengok dia turun, kemudian esok dia naik, dia turun balik. Dia naik, dia turun balik. Dia banyak yang tak bergerak. Maknanya dalam satu minggu tu, pergerakan hanya banyak stop saja. Which is harga tidak berubah untuk satu minggu. Dan kemudian dia turun, tak berubah balik. Dia turun, tak berubah. Kemudian dia ada gerakan. Inilah baru gerakan sebabnya ada volume, high volume. Ini sebenarnya lebih saya kata adalah fishing. Anda kena faham, ini adalah fishing. Kenapa saya kata fishing? Sebabnya dia pancing anda ni sebenarnya. Yang ada pegangan, dia akan keluarkan dia punya saki baki modal untuk bagi ada volume. Bila ada volume hijau, orang jadi berminat sebabnya kaunter ni murah. Dan dia buat kenaikan. Bila buat kenaikan, dia akan lepaskan balik semua dia punya pegangan. Pada dia turun, lepas tu bila siapa yang terkesan kat sini, dia akan gunakan dana dia balik untuk upkan balik kaunter ni. Bila dah up, dia akan naik. Bila naik, dia akan lepaskan pegangan. Itu cara fishing sebenarnya. So bagi saya, kaunter ni dia akan sideway lah. Dia akan sideway ni. Dia itu kaunter-kaunter yang bawah ni, sebab tu saya kata kaunter-kaunter yang tak ada volume ni anda kena berjaga, sebabnya banyak yang big money cuba buat fishing. Dia just buat fishing, dia buat satu candle pertama, candle kedua tu untuk dia take profit, iaitu keluar position. Dia buat candle satu, candle hijau cantik, orang nampak spinning top ni, pam, esok harga naik dan dia keluar position. Itu tempat-tempat untuk dia fishing. Tapi menarik, cumanya bagi saya risiko dia tinggi lah untuk kaunter-kaunter macam ni. Saya bukan kata kalau anda dah masuk kat sini, nak kata yang ni support pun boleh support, tapi sebenarnya dia tak menarik je sebenarnya. Itu saja yang saya boleh kata. Ni lebih kepada dia pancing kita untuk masuk kaunter tu, untuk dia nak keluar. Itu cara dia. Dia akan pump dia punya duit untuk buat average dan kemudian dia lepaskan position. So right, itu saja untuk di sini. Saya harap anda dapat belajar sesuatu, dapat gunakan untuk anda cari kaunter-kaunter yang berpotensi, yang cara manual lah, maknanya cara tak perlu kita beli screener-screener yang mahal, which is kita boleh buat sendiri dan kita boleh monitor sendiri, dan kita boleh first kali kalau anda tak yakin, just buat apa, just monitor dahulu, kita plot-plotkan sini, kemudian kalau dah naik ke dah jadi kita punya analisis, baru kita masuk position. Itu cara sebenarnya kalau kita takut loss. Alright, itu saja untuk setakat ini. Terima kasih pada yang join saya. So kita dah hampir 53 minit. Itu saja untuk hari ini dan selama hujung minggu. Kepada yang berminat untuk beli DVD saya ni, which is adalah DVD yang mastering indicator tu, boleh PM saya, ataupun anda kemudian kalau bila saya nak keluarkan saya punya asas DVD, iaitu pada harga 200 untuk yang basic, kalau dah ada beli yang advance ni, saya akan bagi diskaun. And then kemudian lagi satu adalah pada pattern analysis pun saya akan bagi lagi banyak lah diskaun kalau anda memiliki 3 DVD tu. Itu saja. Tapi just anggap saja sebenarnya itu sebagai yuran untuk kita belajar, untuk kita tahu sebenarnya lebih mendalam berkenaan dengan saham ni. Just kita jangan follow orang, just jangan beli sebab kaunter tu murah. Kita beli sebab kaunter tu berpotensi. Dia murah mahal tu perkara kedua, tapi dia lebih kepada potential ni. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.